Mari bersama kita ikuti segmen motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi bersama dengan saya Ustaz Bakhtiar Fitri Haji Abdul Hamid aka UBF dalam rancangan motivasi pagi di Radio IKIM. Syukur kepada Allah, kita masih lagi dapat bernafas pada pagi ini. Allah panjangkan umur kita untuk kita sentiasa mengingati Allah Ta'ala, untuk kita meneruskan tanggungjawab kita di muka bumi ini. Kita kena ingat tuan-tuan dan perempuan, selain daripada kita bekerja hidup dekat muka bumi ni, jangan lupa beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita mengadu tentang kesusahan kita, kita mengadu tentang kesulitan kita, sedangkan kita lupa susah payah semuanya datang daripada Allah dan penyelesaiannya juga datang daripada Allah. Dengan sebab itu, nak tak nak, kita tak ada pilihan selain daripada usaha, kena merayu, minta daripada Allah. Ya Allah, aku mohon penyelesaian masalah aku, Ya Allah. Tuan-tuan dan perempuan, dalam waktu yang sama memang kita tak ada pilihan, kena intimkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Dan nak bermula bagaimana nak intimkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala? Mulakan dengan solat. Alright? Solat nak buat macam mana, Ustaz? Okey, saya cadangkan beberapa perkara dengan solat. Pertama, masa berwuduk, wuduk dengan sempurna. Yang kedua, solat pada awal waktunya. Yang ketiga, solat tu pula jangan terkejar-kejar solat tu. Solat dengan tenang, jangan dihad-hadkan solat tu dengan waktu tertentu. Okey, kalau subuh 2 rakaat 2 minit contohnya, zuhur 4 rakaat 5 minit. Oh, jangan. Ada pula orang yang semayang tu kan bekerja dengan iklan, dia nak semayang isyak, tengok drama kat TV tu kan, masa commercial break, masa iklan tu dia semayang. Dah masa semayang tu hati dah mula tak tenang dah. Iklan dah habis ke belum, habis ke belum. Duk berlumba dengan iklan, tengok TV ni. Ni siapa yang berpengalaman ni? Tolong angkat tangan sikit tu, yang dalam kereta tu kan. Duk berlumba dengan iklan. Allahu Akbar. Habis semayang, tengok iklan tak habis. Alhamdulillah, iklan tak habis lagi. Dia kata, elok ditampur-tampur je orang macam ni. Kita ni minta tolong daripada Allah. Nak minta tolong daripada Allah, mintalah elok-elok, persembahkan kepada Allah Ta'ala dengan ibadah yang terbaik. Dengan sebab itu, kalau kita nak minta daripada Allah, belajar untuk berikan sesuatu yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Ibadah tu elok-elok, jangan terkejar-kejar sangat. Tuan-tuan, insya-Allah pada pagi ini kita sambung lagi perkongsian dalam motivasi pagi. Tema kita ingat lagi tak? Cinta first class, cinta teragung antara suami isteri. Ingat lagi tak homework yang saya dah sebut dalam sehari dua ni, tentang serahkan penghargaan terbaik kepada Allah Ta'ala dengan berqiyam mulai antaranya. Ingat lagi tak? Bertolak ansur dengan pasangan. Dan insya-Allah pada pagi ini tuan-tuan dan perempuan, saya nak mengajak kepada semua, antara elemen yang terbesar yang boleh menjadikan cinta itu wujud dalam keluarga apabila pasangan-pasangan ini, suami isteri ini, ada perasaan sabarnya dan tidak cepat untuk nak mengambil hukuman terhadap pasangan. Tuan-tuan dan perempuan, kisah kesabaran ni, ujian dalam perkahwinan ini bukan sahaja berlaku kepada kita suami isteri orang biasa, bahkan berlaku kepada Nabi SAW. Tuan-tuan dan perempuan, dalam buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW yang ditulis oleh Luqman Makhtar, Ustaz Luqman Makhtar ni sangat cantik. Dia masukkan dekat sana ada beberapa cerita. Apa antara ceritanya? Dalam satu hadis, satu hari Nu'man bin Bashir mengisahkan, satu hari Abu Bakar As-Siddiq meminta izin untuk masuk ke rumah Nabi SAW. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendengar Aisyah meninggikan suara kepada Nabi SAW. Sebaik masuk, Abu Bakar melulu ke arah Aisyah. Tuan-tuan tahu kan yang Aisyah ni anak kepada Abu Bakar? Kena tahu cerita tu. Jangan pula tiba-tiba duk mikir, kenapa pula Abu Bakar nak masuk rumah Nabi? Tuan-tuan, Abu Bakar ni sahabat Nabi. Dalam waktu yang sama, dia adalah bapa mertua kepada Nabi, ayah kepada isteri Nabi, yakni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar masuk ke rumah Nabi dan tengok anaknya Aisyah tinggikan suara dekat Nabi. Abu Bakar ni
sahabat Nabi tak pernah tingkah suara dengan Nabi, bahkan menjaga Nabi dengan baik. Allahu Akbar. Abu Bakar jaga Nabi dengan baik. Subhanallah. Kalau ada rezeki nanti kita akan cerita bagaimana Abu Bakar menjaga Nabi sewaktu peristiwa hijrah Nabi ke Madinah. InsyaAllah ada rezeki. Punya marahnya Abu Bakar kepada Aisyah sebab tingkah suara dekat Nabi, sampai dia pergi dekat Aisyah, dia nak tampar Aisyah. Allahu Akbar. Hebat cara gini kan. Bapa mertua backup menantu tu, dia tak backup anak dia sendiri kan. Kalau kita dok nengok gitu kan, ni apa salah anakku marah-marah, ni menantu aku ni buat apa ni sampai anakku marah-marah ni kan. Kita kalau boleh nak lebihkan dekat anak kita kan, anak yang kita lahirkan, anak yang kita besarkan, dah tentu kita nak backup dia. Tak, cerita ni bagaimana mertua backup menantu. Abu Bakar ini dia mempertahankan Nabi SAW. Kata Abu Bakar kepada anaknya Aisyah, maka apa kamu meninggikan suara terhadap Rasulullah? Kenapa buat gini ke Nabi? Dia kata. Nabi SAW bila nampak Aisyah marah-marah dan Abu Bakar melulu nak tampar kepada Aisyah, Nabi SAW cepat-cepat tahan Abu Bakar As-Siddiq. Allahu Akbar. Punya relax, tenangnya Nabi, sabarnya Nabi. Lalu beliau keluar dari rumah dalam keadaan marah. Tak kala beliau keluar, Nabi pun bersabda, nah, tengok bagaimana saya selamatkan kamu daripada lelaki ini. Allahu Akbar. Nabi SAW boleh sahaja Nabi lawan balik cakap Aisyah. Boleh saja Nabi berbalah dengan Aisyah. Nak marah-marah kenapa? Aku ni kan suami. Tuan-tuan, orang lelaki kita kena ingat, belajar kesabaran. Bagaimana Nabi SAW sangat sabar dengan isteri Nabi. Cumanya kita kena ingat ya, tuan-tuan dan perempuan, kemarahan Aisyah kepada suaminya takkan sama kemarahan isteri kepada suami pada hari ini. Aisyah itu ummahatul mukminin. Kadang-kadang Allah jadikan satu peristiwa kepada keluarga Nabi sebagai pendidikan kepada kita. Oh, adalah cerita Nabi pernah sabar dengan isteri Nabi. Oh, bagaimana kita belajar Nabi mendidik isteri Nabi. Allah Ta'ala datangkan cerita begini untuk kita belajar sebenarnya. Okey, isteri Nabi tetap juga ada kemuliaannya sebab dia adalah isteri kepada manusia yang sangat mulia. Ini pendidikan untuk kita. Nabi tidak terus ambil tindakan kepada Aisyah. Nabi biarkan saja Aisyah nak marah sampai dia tenang. Cumanya bapa mertuanya masuk, Abu Bakar As-Siddiq tu tadi. Tapi Nabi boleh pula, Nabi ni kata dekat pak mertua, sabar. Sepatutnya Nabi ni, kalau kita sebagai suami kita kata apa kan, eloklah pak, datang jugalah bapak time-time tu anak bapak tengah marah. Tengok sikit perangai anak bapak tu macam mana, dia kata kan. Bapak nak tampar je bapak, saya dah tak larat dah kalau kita gitu. Tapi Nabi tak. Nabi pula menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dah balik, dah tenang. Nabi kata pula kepada Aisyah, tengok Aisyah, macam mana saya selamatkan awak. Kalau tak, dah kena penampar kau sebiji daripada bapak kau. Daripada kisah ini, tuan-tuan dan perempuan, lihat bagaimana kesabaran yang perlu ada kepada suami. Sebagaimana Rasulullah SAW yang tidak lekas marah kepada Aisyah. Padahal Nabi boleh saja nak marah balik Aisyah. Nabi boleh saja kata dekat Aisyah, hormat bapa engkau elok-elok. Yang keduanya, Nabi tidak mudah untuk menghukum isterinya. Tak. Kita kadang-kadang cepat sangat mulut ni, nusyus lah, derhaka lah. Nabi tak. Biarkan kalau Aisyah nak marah, mungkin ada sesuatu yang dia tak puas hati, biar dia lepaskan semua sekali kan. Okay? Yang ketiganya, Nabi sangat sabar dan Nabi tidak menghukum. Dan cuba lihat bagaimana kisah keluarga mertua ni juga boleh masuk campur kalau nak menegur tentang salah silap anaknya dia sendiri tau. Okay? Kadang-kadang ni campur tangan mertua ni menyebabkan berlakunya perceraian. Yang tu yang kita tak nak tu tadi, berlakunya perceraian. Hari ini berapa ramai mertua ataupun pihak mak bapak ni kadang-kadang tak ada ilmu, dia tak tahu cerita yang sebenar, main campur saja urusan anak-anaknya berkeluarga, menyebabkan berlakunya perceraian. Sedangkan kalau kita baca kisah Abu Bakar dengan Nabi, Abu Bakar ni membetulkan anaknya sendiri, tidak menyalahkan Nabi SAW. Nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah besok pagi kita akan bercerita pula bagaimana sepatutnya tanggungjawab mertua untuk nak memperelokkan hubungan anak-anak tu tadi. Alright, kita gantung cerita kita dekat sini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini banyakkan bersabar dengan pasangan kita, dengan mudah berhukum dengan mereka. Hidup mati bila bererti, mohon ampun dan mohon maaf. Boleh ikuti saya di FB dan juga ID Bakhtiar Fitri. Allahu Akbar. Bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.